Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Sebenarnya biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama lagi pagi ini dalam program kita Quote of the Day bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Kota Baru bersama dengan Atuk. Okey, tajuk kita hari ini ialah jiran. Sembang jiran, sembang. Sembang pasal jiran. Oh, jiran. Jiran sebelah. Jiran ni boleh dikategorikan tiga jenis jiran. Satu, jiran Muslim. Dua, jiran bukan Muslim. Tiga, jiran saudara. Saudara kita. Jadi tiga jenis jiran. Tiga jenis jiran. Pelik juga di Kuala Lumpur ni. Kalau pergi Kuala Lumpur, siapa nama jiran? Tak tahu. Dah lama tinggal sini, 5 tahun. 5 tahun tak kenal jiran. Allahu Akbar. Jiran masuk, balik kerja masuk kunci pintu, prop. Nampak dah? Yang sebelah pun masuk, balik kerja, terus kunci pintu. Tak keluar dah? Kalau keluar, terus pergi tuju kat kereta. Start kereta pergi. Kira lah rumah teres ke, apartmen ke, banglo ke, flat ke. 2x5 je. 2x5. Hilang gitu je. Allahu Akbar. Akhir zaman. Nauzubillah min zalik. Tapi apa nak buat lagi? Dah jadi dah. Kejiranan. Sikat jiranan. Jadi hak jiran itu penting. Kena jaga hak jiran. Jaga hak jiran. Kita akan mendapat dosa besar kalau kita mengkhianati jiran, memfitnah jiran, membawang hal-hal jiran. Kita dengar berita yang tak betul, fitnah apa semua, kita tolong sebarkan. Kau tahu tak jiran aku macam ni. Allahu Akbar. Jangan, bahaya. Hak jiran kena jaga. Privacy jiran. Hak jiran kena jaga. Ya, Naina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tu. Mat, dari Cameron Highland. Wah, Cameron Highland, Naina. Sejuk lah tu. Sejuk lah tu. Semua hujan pergi sana. Atuk, salam 3-0. Tenang is good. 3-0. 3-0. Happy lah menang. Kalah tak happy. Jiran. Tajuk kita jiran ini. Siapa jiran sebenarnya? Jiran sebenarnya bawa mak jalan-jalan. Wow, bawa mak ke buat boyfriend jalan-jalan. Boleh bawa mak sekali. Jok. Jangan marah ni nah. Jiran ni kalau dalam Islam dikategorikan rumah yang 40 buah rumah sekeliling. Itulah jiran. Takkan 3 km pun jiran. Tak ada. Jiran ni ialah 40 buah rumah. Keliling rumah kita, itulah jiran kita. Saya dah kahwin lah Tok Mat. Ada anak 3 besar-besar. Buat suami lah tu. Okey lah tu. Bawa anak besar-besar semua. Bagus. Jiran. Hak jiran. Jaga jiran. Siapa jiran? Jiran ialah rumah yang 40 buah rumah. Neighborhood lah tu. Itulah betul lah tu. Neighborhood. Tak ada hook dah sekarang. Tak ada hook. Neighbor saja. Hook dah tak ada dah. Tenang is good. Hak jiran. Siapa ada pengalaman mengenai jiran? Ada orang ada pengalaman. 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Wah, lain macam. 4 kali 4 dah 400.
4 kali 4 apa ni? Berapa? 160. 160. Ya, 160 hak jiran. Apa itu hak jiran? Hak jiran. Tapi kita kena faham dulu, jiran ini ada 3 kategori. Tadi aku dah beritahu dah. Pertama, kalau jiran saudara seagama Islam dan hak kemanusiaan. 3. Itu hak jiran. Tapi kalau dia bukan saudara kita, sesama Islam, bersaudara sama Islam dan hak kemanusiaan. Tapi kalau dia itu bukan Islam, bukan saudara kita, jiran itu ialah hak kemanusiaan. Saya ada Pak Aman Tok, Mat. Semua buat hal sendiri. Ada grup blog pun sendu je, tak kenal pun satu sama lain. Itulah ni, itu yang nak bincang ni. Itu tajuk bincang ni. Macam mana nak jadikan supaya terurai kebuntuan itu. Bagi cadangan sikit Nina. Ya Hindun, Assalamualaikum Tok, dan selamat pagi Tok. Serta sahabat syurga, maaf tak pergi kerja. Tak pergi kerja. Aduh, potong gaji lah. Jiran ni payah Tok, ada yang dengki. Wah, itulah masalah. Tapi kenapa seperti dengki itu boleh terjadi apa semua? Ya, kamu. Assalam Tok dan sahabat Tuhan, cerah dari Newtown, Singapura. Alhamdulillah. Jiran. Kamu, jiran. Jiran. Hak jiran. Kita juga jiran. Kalau kita tengok orang sebelah tu jiran, orang sebelah kata kita juga jiran. Apa yang kita nak sebagai seorang jiran? Apa yang kita nak? Jiran yang baik, jiran yang mesra, jiran yang jaga privasi, jiran. Ini yang semua yang kita nak. Tapi kita harus ingat, kita juga kena beri benda yang sama kepada jiran kita, apa yang kita nak. Kalau kita nak jiran kita tu baik, hamba, mesra, tak buang sampah merata, pokok dia tu tak berjuntai ke rumah kita. Jadi benda itu kita nak supaya jiran kita bersikap demikian rupa. Dalam masa yang sama, kita pun kena beri benda itu kepada jiran kita. Kemesraan. Jangan tunggu dia beri, kita dulu kena beri. For sure. Jiran buat kedai dekat rumah ganggu. Itulah hak jiran. Dia buat kedai. Buat karaoke lagi. Itu hak jiran. Jadi dia tidak jiran kita itu apabila dia buka kedai, for sure maknanya dia tidak jaga keharmonian kejiranan. Dia boleh dosa tau. Boleh dosa. Tapi jiran yang sabar akan dapat pahala. Ini penting. Jiran yang sabar. Kalau ada gangguan jiran-jiran sebelah, kita sabar. Kita tak ganggu, biarkan dia. Selagi dia buat bising, dia mengganggu ketenteraman kita, selama itulah kita akan dapat pahala. Itu jiran penting. Jiran. Ada seorang ulama besar. Dia atas, dia duduk bawah. Jiran dia duduk atas. Lantai najis dia menitik. Air tandah atas menitik. Dia tadah dengan baldi di bawah. Bertahun-tahun selamanya. Dia tak pernah beritahu kepada jiran di atas yang dia terpaksa takungkan air yang menitik daripada atas. Tak pernah. Sehinggalah pada satu hari jiran di bawah ini sakit. Maka jiran di atas pun turun pergi melawat. Dan dia heran tengok kenapa banyak baldi. Dia kata kerana menitik air di atas. Kenapa tak bagi tahu? Dia kata, saya tak tahu benda ni menitik. Dia kata tak apalah. Selagi air itu menitik, saya akan mendapat pahala. Ini cara orang berjiran. Saya selagi air itu menitik, air buangan itu menitik, saya akan mendapat pahala. Terus mendapat pahala. Inilah seorang orang ulama, seorang besar, seorang beriman. Bukan marah satu pasal. Bukan marah. Jadi hak jiran itu penting. Ya, kop. Assalamualaikum Tok. Salam duha. Lama dah tunggu Atuk. Rugi kalau ketinggalan orang mau tunggu Atuk. InsyaAllah. Atuk pun lambat sikit hari ni. Lambat sikit. Adalah hal menentu. Tapi istiqamah. Mesti buka. Mesti buat. Walaupun sekejap. Walaupun lewat. Kena buat. Cuba juga. Macam hal lah. Sebenarnya kalau nak cari alasan tak nak buat quote of the day bersama dengan Atuk ini senang. Kan? Tapi kita berusaha buat. Allah izinkan. Allah permudahkan. Mula-mula rumit. Kemudian senang. Mula-mula tak boleh. Kemudian boleh. Itulah apabila kita buat benda yang baik. Kan? Benda yang baik. Kita berusaha begitu. Hak jiran. Tajuk kita hari ini ialah jiran. Pantang larang sebagai jiran.
pantang larang. Itu juga kena jaga. Jangan buat bising kepada jiran. Kita mesti untuk kejiranan ini, kita mesti bermula daripada kita. Kita dulu bermula. Bermula daripada kita. Tapi dalam soal berjiran ini, hebat Rasulullah berjiran. Rasulullah hebat. Semasa Rasulullah mengerjakan dakwah, mengerjakan dakwah, Rasulullah bukan sahaja dimaki, apabila lalu di depan rumah jiran, tapi dibaling dengan najis unta dan sebagainya. Rasulullah sabar. Sehinggalah pada satu hari Yahudi yang membaling najis unta itu tidak baling najis. Jadi Rasulullah tanya, ke mana Yahudi tu? Sahabat jawab, Yahudi tu sakit ya Rasulullah. Jadi Rasulullah pergi melawat. Apabila Rasulullah pergi melawat, terus dia menangis. Dia menyesal di atas perubatannya. Betapa murninya hatimu, pekertimu ya Rasulullah. Maka daripada hari itulah dia bersyuhada. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah pekerti yang tinggi. Maka dapat menjadi satu dakwah untuk menarik minat orang bukan Islam memeluk agama Islam. Wah, cantik tu. Ya, Jaafar Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tajuk kita hari ni jiran. Siapa ada pengalaman pasal jiran? Kita share sikit. Share sikit pengalaman. Ada jiran yang bukan Islam. Ada jiran yang Islam. Dan ada jiran yang Islam dan keluarga kita. Mana yang lebih mudah? Mana yang kalau diberi pilihan lah, nak berjiran dengan siapa? Dengan keluarga kita ke? Ataupun bukan keluarga kita, kawan je, sama agama. Ataupun dengan orang bukan Islam. Siapa ada pengalaman berjiran dengan orang bukan Islam? Bukan Islam. Bukan Islam, bagus. Ada yang bagus. Ada yang tak beli. Ada yang satu rumah. Bilik ni bukan Islam sewa. Bilik ni orang Islam sewa. Ada. Jiran depan rumah saya macam TV3. Semua dia tahu. Wow, lain macam kamu. Macam TV3. Semua dia tahu. Itu bahaya tu. Bahaya tu. Kena hati-hati. Hati-hati kamu. Semua dia tahu. Menarik ya. Jadi tajuk kita hak jiran. Tapi dalam keadaan tertentu pun kita boleh menyebabkan terganggu kita nak masuk syurga pasal soal jiran ini. Hak jiran ini besar. Walaupun dia bukan agama Islam. Bahkan binatang pun, kalau ada datang minta nak makan kucing ke anjing ke whatever lah, kita kena bagi makan. Apalagi jiran kita yang tak makan. Kalau ada jiran yang tak makan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berat. Ustaz pernah berjiran, bila tegur tuduh dengki. Pusho. Pernah berjiran bila tegur dituduh dengki. Itu ujian, kena sabar. Bila kita tegur, dia kata kita dengki, kita sabarlah. Kena teruskan. Kerja dakwah bukan senang. Kerja dakwah ni kerja Rasulullah, kerja para nabi-nabi. Dan berat ujiannya. Berat ujian. Jangan kata kerja dakwah ni mudah. Kerja dakwah ni kau tengok. Para rasul, para nabi berat. Bukan sahaja Rasulullah kita. Jiran kita menang semalam tu. Jiran menang. Hikmah. Assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jiran. Tajuk kita jiran. Kami sentiasa berhati-hati tu. Kami sentiasa berhati-hati. Melampaui batas kejiranan. Kita nak buat apa-apa kat rumah mesti kasih tahu. Itulah. Ada jiran yang begitu sensitif. Kalau ada bising sikit, tak kena sikit, dia datang tegur tau. Jangan bergaduh. Boleh tak kalau jangan bising? Terus beritahu. Terutama kalau duduk apartmen ke, flat ke, rumah teres ke, jiran-jiran sebelah. Kalau tak inform dia, habislah kita. Kena beritahu. Tapi kalau dah beritahu, dia okey. Macam tu tak kamu? Dia okey kalau dah beritahu. Hak jiran. Ada juga jiran yang bukan Islam pun okey. Bagus. Bagus. Tapi kita kena jagalah. Kalau dia buat Chinese New Year ni, kau kena tengok makanan dia. Kadang-kadang dia hantar makanan. Betul lah tu. Terus WhatsApp dalam grup taman. Kena beritahu awal. Minta maaf, saya akan buat ni, saya ada nak buat ni, saya nak buat ni. Kalau terganggu, saya minta maaf banyak. Ada apa-apa boleh tegur saya. Cuma kalau kita polite macam tu, dia orang dia boleh terima kita hamba macam tu.
Kap-kap, jiran adalah satu keluarga, tapi ada yang menyakitkan hati. Namun, kita simpan dah hati. Ikut hati bawa mati kan. Kena simpan lah, buat baik lah. Buat baik. Buat baik apa semua. Buat baik, tak salah pun. Tak hina kita. Kita perlu buat baik dengan jiran kita. Hak jiran itu penting. Hak benar. Sehingga apa ni, jika jiran kita kelaparan, wajib kepada kita bertanya mengenai makan minum dia. Itu hak jiran. Hak jiran berat, hak jiran ni. Kena jaga. Kalau kita masak di dapur, bau dia sampai ke jiran, satu mangkuk wajib kena hantar. Walaupun kuah je, kena hantar. Itu hak dia, hak jiran. Walaupun bukan Islam, itu hak jiran. Besar hak jiran ni. Besar hak jiran ni. Betul lah tu. Betul kamu, betul. Jadi hak jiran itu penting, ya. Jaga hak jiran. Sebelum kita teruskan ni, kita baca surah Al-Fatihah dulu. Kita niat sedekah surah Al-Fatihah, pahalanya kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat, kepada kedua ibu bapa kita, isteri atau suami, isteri kalau yang ada ramai tu, kepada anak-anak, menantu, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran kita. Sampaikan pahala Al-Fatihah kita baca kepada jiran-jiran kita, dan kepada rakan-rakan Quote of the Day yang bersama dengan tu, sekejap ke, lama ke, setia ke, semua sekali. Orang yang pernah berada dalam ruangan Quote of the Day bersama dengan tu, kita niat sampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah. Semoga pahala Al-Fatihah akan sampai kepada jiran kita. Kedua apa kita. Ya, Joy. Tu jiran saya ada yang suka hati dia je parking tepi rumah saya tu. Nak maki anak dia lawa pula. Kau kalah kepada anak dia lawa, tapi orang lain sapu. Kau tersengih lah. Sengih. Kalau macam tu pak mertua lah. Bapak jangan parking depan rumah saya tau. Bapak parking bawah garas dalam rumah saya. Bagi masuk dalam rumah terus. Fusho. Jiran buat kedai suka hati tak? Dia tak boleh tegur. Ini yang susah. Keadaan tapi Fusho, kita apabila ada jiran yang sedemikian rupa, kalau kita bersabar, besar pahala kita dapat. Bahkan kita menyokong dia. Macam mana berniaga, Pak? Kita jangan tunjuk kita ni macam boykot dia. Jangan. Kita membantu dia. Sebab kalau dia ada duit, contohlah, kalau dia berada, dia tak buka kedai rumah dia. Memang dia terdesak. Jadi kita kena tengok why. Kenapa dia buka kedai? Pusho. Jadi dia buka kedai, dia perlukan wang. Jadi kita kalau pergi kedai lain, kita beli juga barang. Baik kita beli kedai dia. Atuk selalu beritahukan nenek kau sini. Nenek kau kata, kita selalu makan kedai kat rumah ni. Pergi yang jauh sikit. Kalau kita tak sokong yang dekat rumah kita ni, kan, nanti dia tutup kedai, susah juga kita. Kita pergilah yang dekat rumah kita. Kalau nak tambah, kita tambah. Macam tu. Kena ni Fusho. Cuba tengok dari segi positif. Buat baik dengan dia. Beritahu kawan-kawan di masjid, sebelah rumah aku ada buka kedai tau. Kau pergilah beli barang-barang. Okey juga barang dia. Macam tu. Kalau mahal sikit pun tak payah, jalan kaki je. Ya, Fiz. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Terima kasih share live, Fusho. Terima kasih, Fusho, share live. Ibnu Kelantan. Ibnu Kelantan. Terima kasih. Nora Nor. Asap rokok banyak, Ustaz. Anak OKU. Asap rokok banyak anak OKU. Itu kena bagi tahu sebenarnya. Anak saya OKU. Bagi tahu. Kata bagi tahu dia. Atuk dalam TikTok tu atuk pesan, atuk kirim salam. Dia kata kurangkan asap tu. Kurangkan asap tu. Kena sabarlah. No Putri. Assalamualaikum, Ustaz. Atuk jangan panggil Ustaz. Saya bukan Ustaz, panggil atuk. Assalamualaikum, Tok. Macam tu No Putri. Tajuk hari ini ialah jiran. Jiran ada 3 jenis jiran. Jiran adik-beradik kita, jiran orang Islam,
jiran, orang bukan Islam. 3 jenis. Hak jiran. Penting. Kalau adik-beradik kita lagi tinggi. Lagi tinggi. Sefira. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi tinggi hak dia, adik-beradik kita. Tak jenguk tak boleh. Kena jenguk, kena tanya khabar. Lebih lagi yang hubungan muhrim. Hubungan muhrim, adik-beradik. Adik-beradik lagilah kena jaga hak jiran. Hak jiran. Tu sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you, Safira. Tu sihat. Hak jiran itu penting. Hak jiran. Hai tu ayah. Hai Dina. Hai. How are you? Hai cucu ayah. Dah bangun ke belum? Belum bangun lah tu. Hak jiran itu penting. Hak jiran. Hak jiran. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengharapkan sesuatu yang baik daripada jiran kita. Adakah kita sudah terlalu baik dengan jiran kita? Cuba tanya. Cuba tanya diri. Adakah kita ni sudah baik dengan jiran kita? Tengah kerja lah. Kerja. Ya Allah lah tu. Kerja lah kau. Ni pukul apa? Pukul 10. Bangun pukul 12. Kerja apa? Pukul 12 baru kerja. Hak jiran itu penting. Kita kena jaga hak jiran. Senang je nak jaga hak jiran ni. Apa yang kita nak sebagai seorang jiran? Cuba tanya diri kita. Apa kita nak? Privacy. Privacy. Apa yang kita nak sebagai seorang jiran? Tanya diri kita. Yang itulah kita beri kepada jiran kita. Jiran saya Cina. Kalau ada kematian di rumah dia, apa yang kita kena buat tu? Pergi jumpa, ziarah je. Ziarah tak apa. Rasulullah pun pernah menghormati orang Yahudi meninggal. Rasulullah berdiri lalu. Rasulullah berhenti menghormati mayat. Boleh. Tapi kau jangan sembah-sembah dia lah kamu. Jangan macam dia buat tu. Pergi ucap takziah lah. Pergi ucap lah. Macam tu lah. Jiran. Kena visit. Tak boleh. Tak visit. Itu hak dia. Hak kita. Hak kita. Jiran-jiran Fira, Cina semua tu. Wow. Fira semua Cina. Hebatnya. Cina pun kita kena jadikan sebagai jiran kita. Jadi kalau hak bukan Islam, dia ada hak dia lah. Macam kena jaga hak jiran. Kita katakanlah jangan letak pula loudspeaker besar suara azan kat rumah dia. Jadi tak semestinya lagu-lagu rock dia tak suka. Betul tak? Okey tu. Kena visit kamu. Berjiran dengan mertua. Lain macam Osman. Berjiran dengan mertua. Itu bukan berjiran namanya. Berserumah lah tu. Berjiran dengan mertua. Ibu mertuaku. Hebat tu. Ya, Rasulullah. Assalamualaikum. Apa pengalaman yang kita boleh kongsi dengan jiran ni? Atuk pernah juga berjiran. Tapi kadang-kadang jiran dengan Melayu lah. Bukan keluarga Melayu. Tak jumpa. 5 tahun tu. Tak jumpa. Visit mestilah. Visit lah. Just visit lah. Courtesy visit dia panggil. Courtesy visit. Jangan duk menyembah macam dia buat pula kamu. Pakcik Fira Cina. Pakcik. Iyalah Fira pakcik kan Cina gitu. Boleh close. Close. Macam adik ipar tu dia kahwin dengan Cina. Girl convert ke Cina. Jadi family dia sebahagian sebelah sana semua Cina. Jadi kalau Chinese New Year dia pergi. Dia pergi. Itu hak jiran. Tapi dari segi halal haram hak jiran ni, Atuk teringat satu cerita mengenai orang Sarawak. Orang Sarawak kan kahwin dengan orang Sarawak, Iban. Jadi biasanya lelaki Iban lah kahwin dengan perempuan Melaya, Semenanjung kahwin. Jadi dia convert tu Muslim. Jadi yang hebatnya family sebelah lelaki tu masih lagi bukan Islam. Tapi perkakas, makuk, pinggan, pisau pun semua dia letak asing tau. Dalam dapur yang sama, dalam kitchen yang sama, tapi dia simpan, dia tak pakai. Bila orang tanya kan, kawan-kawan dia tanya, kenapa kita tak pakai tu? Kita tak pakai. Ini untuk yang Muslim datang balik dari Malaya, dia datang, dia pakai ini dia punya semua. Kita tak campur. Macam tu. Bagus dia. Tapi itulah banyak cobaan. Ujian lah. Ujian tu dapat pahala, Fira. Setiap ujian dapat pahala. Sabar. Sabar. Hadapi dengan tenang. Berlapangkan dada. Itulah kehebatannya. Hidup kan ujian.
Ujian. Ujian itu pahala. Pahala. Hujan itu pahala. Allah sayang kita. Dia bagi dah. Tidak akan ada orang yang rapat dengan kita, orang yang disampaikan oleh Allah kepada kita kecuali ada tujuannya. Tidak ada orang yang hadir rapat dengan kita yang tak ada tujuan. Semua ada tujuan. Ada tujuan. Jangan kita lihat kenapalah manusia ni hadir dalam hidupku. Ui, boring aku dengan dia. Jangan macam tu. Tak boleh. Oh, kita nak yang baik-baik je. Yang cucun je. Yang teruk-teruk tak nak. Oh, ini dunia bro. Bukan syurga. Kalau syurga boleh lah. Syurga boleh lah. Amma masak, dia suruh makan sekali. Kena tengok makanan. Tak boleh. Kena bagi tahu dari segi hukum. Hukum Fira kena bagi tahu. Fira sebagai seorang Muslim, pinggan mangkuk kena bersih. Tak boleh ada babi, tak boleh ada makanan-makanan haram, kena cuci. Pinggan mangkuk ni kena ajar dia, kena bagi tahu. Kena bagi tahu Fira. Morning Faith, morning. Fira, ada satu pengalaman Atuk dulu di Sarawak kan. Di Sarawak, Atuk pergi ke Sarawak. Jauh pendalaman. Dia buat dinner lah. Dia nak buat dinner. Makan lah. Kita makan hari-hari. Makan besar. Dia letak. Ini meja untuk Haji punya. Ini meja untuk kita orang punya. Ini tarak halal punya. Haji punya halal. Ayam. Saya letak ayam. Dia masak ayam. Habis tu Atuk tanya. Ayam ni siapa sembelih? Saya lah potong. Dia kata dia potong. Habislah dalam hati Atuk. Habis ayam pun tak boleh makan aku hari ni. Atuk cerita kan dia potong ni bukan saja-saja potong. Kita sebagai seorang Islam nak sembelih mesti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja dan baru kita potong. Dan orang yang nak potong itu mesti orang Islam. Kalau bukan Islam dia baca bismillah pun tak boleh. Tak boleh. Orang bukan Islam baca bismillahirrahmanirrahim dia potong ayam. Tak boleh. Ayam tu tak boleh makan juga. Tak boleh. Tak boleh. Atuk cerita kat dia. Habis tu macam mana? Kesian you datang dia kata. Malam-malam tak boleh makan. Atuk tanya, you ada ayam hidup lagi? Ada ayam. Ada ayam. You bagi saya ayam. Bagi pisau. Bagi pisau. Pisau tu Atuk kena samak dulu tau. Kita kena cocok dalam tanah macam tu. Cocok basuh dalam tanah 7 kali. Cocok dalam tanah. Cocok. Ambil ayam, Atuk potong. Atuk potong ayam. Bismillahirrahmanirrahim potong. Dia tengoklah. Atuk kata buat, macam tu kah? Dia kata. Macam tu. So Atuk kupas. Kemudian macam mana nak masak? Poyuk dia masak babi apa semua ni. Babi apa semua. Macam mana nak buat ni? Atuk kata, ya ada aluminium foil ke? Dia kata ada. Dia bagi aluminium foil. Jadi ayam tu Atuk belah, Atuk masukkan halia, bawang putih, bawang merah, masukkan dalam perut ayam tu. Kemudian tutup dengan aluminium, bakar. Jadilah ayam bakar. Jadi sedap juga makan. Jadi itu yang Atuk makan. Itu contoh. Jadi kita kena educate lah. Educate. Fia, please educate. Educate dia. Raya Cina ni kami main mercun beramai-ramai. Satu lorong bersatu hampir 3-4 jam untuk habis mercun tu. Main mercun tak apa. Tak apa. Kop. Jika jiran tak bergaul dengan kita macam mana tu? Beri salam senyap. Ketuk pintu tak buka. Duduk sebelah pagar je tu. Begini. Kita kena bermula dengan sedekah. Bermula dengan sedekah. Kalau musim durian, beri durian. Bagi sedekah kat dia. Sebiji. Kop. Ni sedekah ini adalah salah satu daripada kaedah jaringan. Networking yang cantik. Sedekah. Kalau ada kepuk dari Kelantan. Ini kepuk hantar. Hantar sedekah kan selalu hantar. Buah-buah hantar. Ataupun kalau masakan. Ayam percik. Ini ayam percik. Coba try kok. Acu coba try. InsyaAllah menjadi sedekah. Memang menjawab. Terima kasih. Memang menjawab. Coba kok. Bermula dengan sedekah. InsyaAllah tu. Fira kena jelaskan. Pasal soal halal dan haram ni tak boleh tolerate. Tak boleh tolerate. Tak boleh tolerate. Pasal yang Fira masak dia boleh makan. Yang dia masak tak boleh makan. Bukan kerana dia masak tak boleh makan. Tapi bahan-bahan tu, alat tu, itu yang tak boleh. Kalau Fira buat, katakanlah, Fira yang sediakan
ayam yang halal lah, ayam halal apa semua. Okey, minta anti masak. Boleh. Dia masak. Dia boleh. Dia masak buah halia apa semua masak boleh. Dan you boleh eat. You boleh makan. Boleh macam tu. Sebab you nak rasa cara dia masak kan. Boleh. Tapi preparation you kena buat. You kena buat. Termasuk pinggan tu kena samak dulu apa semua. Kena buat lah. Samak dengan air busih. Samak last sekali dengan air tanah tu. Ambil air tanah sikit, macam golong lomo je. Itu macam tu. Senang je, Fira. Senang je. Kena baru masak. Periuk pun kena cuci. Periuk, kuali, whatever alat yang nak pakai dia masak, you cuci dulu. Kemudian ingredient, pisau pun ingredient, boleh. Kalau nak potong, boleh lah. Potong ingredient tu boleh. Ya Non Liza, apa khabar? Assalamualaikum Tok. Assalamualaikum. Moga Tok Haji Sihatan diberikan kesihatan. Amin. Terima kasih banyak. Tajuk apa Tok hari ini? Jiran. Non Liza ada jiran tak? Orang Ganu kata mumu aku. Gitulah semuanya. Tapi insya-Allah kop-kop. Atuk amalkan tahu. Amalkan soal memberi hadiah, memberi sedekah. Kalau katakanlah kop-kop balik kampung Terengganu, katakan contoh. Ni keput Terengganu. Macam tu. Ini macam ni. Macam ni. Ni kalau Kelantan budu. Kalau dia orang Kelantan lah pergi budu. Ambil. Percayalah saya kop-kop. You cuba. InsyaAllah tu. You cuba hadiah. Sedekahkan. Kalau beli durian musaking tu, bagi dia sebiji. Bagi. Jangan bagi dia bau je. Dia kata celaka orang sebelah makan durian bau sampai kita pun sini. Sakit kepala aku. Sakit kepala. Tapi apabila bagi hadiah, terima kasih. Hilang sakit kepala saya. Macam tu lah. Fira kadang-kadang join main maco. Just suka-suka. Mercuk boleh. Join main boleh. Tak ada masalah. Hak jiran. Jiran saya ramai. Berbagai kaum. Wah, hebat Nuliza. Ramai beragam jiran. Hak jiran. Kita kena jaga. Jaga-jaga. Prinsip jiran ini, pertama sekali, yang paling pentingnya, jiran yang macam mana kita nak. Itulah yang kita kena beri kepada jiran kita. Senyum. Bagi salam. Kalau jiran Muslim. Say good morning. Kalau non-Muslim. Non-Muslim. Kalau macam kita kata, nak memecahkan kebuntuan. Dia duduk cuci kereta kita cuci kereta dia. Kita cuci kereta kita, dia cuci kereta dia kan. Nak memecah kebuntuan. Beritahulah. Semalam saya tengok ada orang lalu sebelah sini. Ada ni ke? Ada. Tak kenal dia. Risau juga sekarang. Saja kita letakkan isu ketakutan. Dia kata, iya ke? Saya tak perasan pula. Tak apalah. Nanti saya hati-hatilah. Dia kata, macam tu lah. Macam tu lah. Jadi itu kaedah jiran. Hak jiran. Jiran itu penting. Hak jiran. Kalau jiran buat bising, jangan marah. Jiran buat bising, jangan marah. Dia mengganggu kita, jangan marah. Jangan marah. Ada seorang sahabat Rasulullah. Seorang sahabat Rasulullah ni. Dia solat. Selepas solat je terus balik. Satu hari Rasulullah panggil tanya dia. Masa saya kanak-kanak dulu. Ya, koma. Dulu seronok. Setiap hari Khamis. Ada Yasin rumah jiran. Setahun sekali rumah kita. Setiap hari Khamis setahun sekali rumah kita. Sepatut siap malam lah. Bagus. Jadi Rasulullah tanya dia. Kenapa kau ni lepas solat je kau terus balik? Now kat taman tak ada Yasin Khamis malam Jumaat. Buat sendirilah. Buat sendiri. Ya, Eddie, Assalamualaikum. Allah hebat. Hebat sikit tengok Atuk. Hebat sikit tengok Atuk. Hak jiran. Jadi Rasulullah tanya kepada si Fulan ini, kenapa kau balik cepat lepas solat? Dia kata, tak boleh ya Rasulullah. Aku terpaksa kena balik. Sebab pokok kurma yang ada di sebelah rumah jiran tu, buahnya gugur di dalam kawasan rumah saya. Kalau saya lambat, anak saya turun dia akan makan. Jadi tak boleh. Jadi saya terpaksa ambil semua kurma yang gugur itu, saya terpaksa buang balik dalam pagar dia. Supaya anak saya bangun pagi, anak saya tak makan makanan yang milik orang lain. Sampai tahap tu, kawan Rasulullah. Jadi dia kata dia terpaksa solat subuh je, dia terus kena balik. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terus balik. Terus balik. Itulah. Sampai ke tahap tu, dia jaga kejiranan. Jaga kejiranan. Jadi kita kena jaga soal jiran ni. Jadi hak-hak jiran yang lain, apabila kita jangka sampai bau kepada jiran, maka kita kena bagi satu mangkuk sup.
Sok yang bau sampai ke jiran. Satu. Satu. Kau di kampung, pasal jiran di kampung ni, hujung kampung. Mana rumah Atok ni? Atok tu ke? No, hujung. Kampung. Tapi kalau dalam bandar, saya cari rumah sepupu saya lah nama ni. Ni alamat ni. Alamat ni betul dah, tapi tak tahu apa nama dia. Padahal sebelah je. Alamat betul, tapi tak tahu apa nama dia. Allahu Akbar. Berapa lama dah sewa di sini? Saya sewa 10 tahun dah. 10 tahun dah. Allahu Akbar. Adli, Assalamualaikum. Assalam. 3:30 pagi. 3:30 pagi. Kenapa 3:30 pagi tu? Liza. Jadi hak jiran itu penting. Hak jiran. Kita kena jaga hak jiran. Kita jaga. Dan apabila kita menjadi yang terbaik kepada jiran, banyak pahala yang kita dapat. Pertama sekali, kita kena banyak sabar dengan jiran kita. Yang kedua, kita kena banyak mengalah. Kalau hak kita, properti kita, kita jaga. Jangan sampai dia menceroboh kawasan kita. Itu tak boleh lah. Tapi dalam masa sama, kita jangan menceroboh kawasan rumah dia. Menceroboh ni banyak. Kadang-kadang parking kereta kena jaga. Kena jaga. Jangan termasuk kawasan dia. Parking kereta. Ataupun menceroboh dari segi suara, muzik, azan. Itu pun menjadi sesuatu larangan juga. Larangan juga. Menceroboh dari segi kenduri. Buat kenduri tak panggil jiran. Tak boleh. Tak boleh. Kena panggil jiran. Kenapa? Dia tak datang tak apa. Dia berdosa, dia tak datang. Tapi kau tak panggil, kau berdosa. Itu kena jaga. Kena jaga. Ya, ke kanda. Assalamualaikum ayah Tok, Abah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Jiran. Atuk pagi tadi Atuk tak kata makan pun kat saya. Saya jiran Atuk ni. Atuk makan kat. Atuk hari ni tak masak. Nenek kau tak masak. Tak ada apa yang nak dihantarkan. Ya, terima kasih. Jadi itulah hak jiran kita. Jiran kita kena jaga. Privacy jiran kita kena jaga. Jangan sekali-kali mengendap jiran. Itu tak boleh lah. Skodeng jiran tak boleh. Skodeng jiran tak boleh. Tak boleh. Kita kena jaga walaupun daun sehelai. Jangan sampai masuk dalam rumah jiran walaupun sehelai daun. Kena jaga. Menjemur juga. Ada juga jiran tak suka menjemur pakaian, berselayur tepi rumah dia. Sedangkan dalam kawasan rumah kita, cuma dekat dengan rumah dia pun tak nak. Gurau je tu. Ya, faham. Dia pun tak nak. Jadi itu pun kita kena jaga. Itu pun hak jiran juga. Jiran juga. Dalam soal jiran ini juga, bagaimana Imam Hambali pada satu hari dia mengembara, pergi dan dia letih, dia nak rehat di masjid. Tapi masa dulu mana orang kenal kan Imam Hambali ni, tak kenal. Ya Noliza, tahun lepas saya buat open house, lorong saya semua saya panggil, berbagai kaum yang panggil. Itu yang terbaik. Rasulullah kata sedekah yang paling baik. Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Rasulullah kata ialah beri orang makan. Beri orang makan, bukan buat masjid dah. Bukan buat masjid yang terbaik, bukan. Beri orang makan, itu yang terbaik. Walaupun segelas air. Makan, minum. Itu yang terbaik. Betul dah tu, Naliza buat tu. Cantik sangat lah tu. Cantik sangat. Apabila dia Imam Hambali ni nak rehat di sebuah masjid, dia halau daripada masjid. Tak boleh tidur di masjid. Jadi jiran kepada masjid ni, orang yang kedai yang buat capati sebelah masjid ni, ialah orang yang beriman, beribadat. Betul lah tu, betul. Jadi apabila dia tengok Imam Hambali tidak dibenarkan rehat di situ, dia panggil, "Oi, si Fulan, datang rehat tempat saya." Rehat tempat saya, dia kata. Rehat tempat saya. Jadi Imam Hambali pergi rehat rumah dia. Dia panggil. Maknanya di situ tak semesti orang masjid pun baik tau. Orang masjid yang teruk pun ramai. Jadi orang kedai dipanggil rehat rumah dia. Orang kedai panggil. Jadi itulah hubungan kita dengan jiran, kita kena jaga. Jiran jaga. Create lah. Sebenarnya kadang-kadang perlukan satu create. Sebab itu istilah sedekah tadi. Sama juga kalau kita dalam komuniti kan. Kalau dulu, zaman dulu dia ada usrah bergilir-gilir, melawat rumah ke rumah, buat rombongan lah. Minggu ni
makan petang rumah ni. Minggu sekali lagi makan petang rumah orang ni. Daripada situlah mewujudkan program aktiviti. Kena buat lah. Kena buat. Mungkin boleh buat setiap hari minggu ke bergilir-gilir. Macam kita kata menyediakan makanan masa bulan Ramadan, tarawih. Malam tarawih kan? Tarawih. Malam tarawih. Ya Adli, jiran pun macam saudara tu. Macam saudara, betul. Macam hak dia tu penting. Jadi kalau musim tarawih, setiap malam tu ada makanan selepas solat tarawih. Jadi kita orang ambil lah bergilir-gilir. Malam pertama saya, malam kedua engkau, macam tu lah. Jadi kita boleh buat juga program secara berjiran ini. Okey, kita ada buat seminggu sekali ke ataupun sebulan 2 kali ke. Petang Ahad, okey, kita ada program. Dan masing-masing bawa lah makanan. Bukan orang rumah tu kena sedia makanan, tidak. Orang rumah tu sedia air je. Air limau je. Makanan masing-masing dibawa. Kalau jiran ada 10 orang lah buat kuih. Oh tu buat kuih ni. Dia panggil apa? Dia panggil potluck. Ya, Assalamualaikum. Gotong royong bersama. Betul Rusina. Idea yang bagus. Tapi kegiatan ini tidak dibuat di bandar. Dia orang bukan tak nak bersama, tapi tak ada sebab dia nak pergi bersama. Macam tu dia orang fikir. Sakit kita jiran yang tahu dulu. Sakit kita jiran yang tahu dulu. Betul. Betul. Bertolongan kepada jiran. Kalau jiran minta tolong terus, minta tolong. Kena tolong terus. Beri keutamaan kepada jiran. Besar matlamat tanggungjawab kita kepada jiran kita. Ini semua kita kena jaga. Dan ada adab kita berjiran. Adab berjiran. Kita kena pertama sekali berjumpa, senyum, tegur, bagi salam. Dan ada satu kes. Ada satu kes. Dia berjiran. Jiran sebelah pasang kamera ni. Pasang kamera di garaj. Sampai nampak dalam rumah kawan tu. Marahlah kawan tu. Nampak. Sebab dia 360 degree kan. Jadi itu pun kena jaga. Marah dia. Gotong royong dalam taman. Now tak ada. Itu kena buat lah. Kamu kena gerakkan lah. Kena gerakkan. Tak semesti ramai. Kalau 4-5 orang dulu boleh. Minggu depan kita bersih rumput tepi jalan ya. Jom kita buat. Jadi apa boleh tengok. Kemudian buat announcement di masjid. Pak Imam, tolong buat announce masjid. Lepas Jumaat, hari Jumaat depan, gotong royong jalan. Buat depan rumah masing-masing. Bukan buat rumah orang dah. Masing-masing buat. Masing-masing buat lah. Kalau kampung besok, jiran. Kampung memang. Memanglah kampung. Kena create program. Itu hak jiran. Kita jiran. Kalau kita sakit, jiran dulu yang sampai. Of course lah. Tapi kita, kalau jiran sakit, kita kena sampai juga. Jangan kita tak sampai. Okay, satu lagi bila tengok ramai family dia datang kan. Kena pergi jawab siapa? Baru sampai ke? Sampai. Saya jiran sebelah. Jiran sebelah. Kalau dia tu makcik kan. Makcik baru sampai kampung ke? Kampung di mana makcik? Itu kita dapat cerita. Kalau sebelum pada ni dia tak cerita dia asal mana. Pakcik orang Kulim. Makcik Kuliak. Kulim. Kita tegur macam tu. Jangan kata tengok dia family dia datang, kita pun tutup pintu. Tak boleh lah. Maknanya poin untuk bercakap sudah ada, tapi kita tutup poin untuk bercakap. Tak boleh. Kau tengok dia pun bangga family dia datang, mak kampung datang, abang datang. Nak pula buat kereta besar datang. Apa khabar? Ya, baru sampai ke? Sampai. Saya sebelah ni. Ada masa berjalan lalu kat rumah. Jemput macam tu. Macam tu cara dia. Lagipun kalau mak dia pun tanya, baiknya orang sebelah. Baik orang sebelah. Macam tu lah. Jadi mak dia puji kita. Kalau kita sakit jangan boleh sampai. Betul. Kalau kita nazak jiran yang bantu kita, Korea masjid lah. Kaki-kaki masjid akan bantu kita. Masa anak saya kecil, anak saya tercekik besi. Nama tab. Jiran Cina saya Tiong bawa ke hospital. Itu penting. Itu penting. Itu hak jiran. Itu hak jiran kita kena jaga. Tapi walau bagaimanapun, dari segi keakraban dengan jiran ini mesti bermula daripada kita. Kita ni kena mulakan dulu.
Jangan mengharapkan orang lain. Kita. Tapi kalau dapat jiran yang macam tadi, buka kedai bising, kena sabar lah. Sabar dan kita kena support dia. Atuk cadang kita support dia. Jangan pula kita report supaya majlis bendaran mari tutup ke apa ke. Lagilah marah. Lagi berdeki. Sebab dia tak ada duit, maka dia berjual lah. Dia buat kedai di rumah dia. Contoh lah. Contoh. Ada juga yang kalau kalau kat rumah nak saya dinilai tu, India di bawah, dia duduk bawah kan, apartmen bawah tu, dia bakar colok India tu bau sampai ke atas. Bau sampai ke atas. Sabar je lah. Sabar, kena sabar je lah. Jangan marah dia. Dia buat itu adat dia, budaya dia, kita hormat agama dia, biar dia buat. Lintasan langit sempitas lalu, RM. Jadi kita kena menghormati apa sahaja agama dia, apa yang dia amalkan. Kita jangan rosakkan. Kalau Cina letak dia punya rumah kecil tu, rumah kecil tu, dia letaklah patung ke apa dia anggap dia punya pasal lah. Jangan kita pula ambil rosakkan. Ataupun yang nakal tu, limau yang dia letak kat tu engkau sapu habis. Support peniaga Melayu. Noliza. Kena support. Jadi kita, mana kita menghormati hak jiran. Bukan sahaja segi adab dia, agama dia. Kita kena jaga. Jaga. Dan kita jangan pula kalau macam contoh-contoh. Orang Cina ni dia suka pakai seluar pendek. Seluar pendek. Nampak aurat lah. Amoy-amoy nampak aurat. Kita pun, Wih, tak tahan. Tapi jangan pula kita, amoy, jangan pakai macam tu lah. Haram tahu. Pada kita yang haram, pada dia orang tak haram. Sebab dia orang bukan agama Islam. So, janganlah tengok yang kamu pergi tengok tu, Pak. Yang kamu pergi tengok tu apa? Jangan tengok lah. Kalau tu, dia lalu depan tu. Tak apalah kalau lalu depan. Tapi apabila lalu depan, kau jangan pula ikut mata macam tu. Tak boleh lah. Sekat lalu depan, okey. Tapi kau jangan ikut mata pula. Sampai habis, sampai ke hujung dunia. Tak boleh. Tak boleh. Kena jaga. Kena jaga. Kena jaga. Dan ada juga ada adat yang kadang-kadang rakan-rakan kita dalam Islam ni, ada yang kalau ada rumah-rumah ibadat mereka dirobohkan apa. Kalau autoriti yang roboh lain. Autoriti tu dia ada sebab dia roboh. Mungkin buat atas tanah haram, atas tanah kerajaan. Itu lain. Tapi yang kita pergi roboh tu pasal apa? Tak boleh. Tak boleh. Rasulullah tak benarkan. Lakum dinukum waliyadin. Agama dia, agama kita, agama kita, agama kita. Gitu. Tapi kita kena tunjuklah. Kena tunjuklah bahawasanya agama kita ini benar. Agama kita ini pekertinya tinggi. Agama kita ini agama tauhid. Kena tunjuk betul-betul. Budaya kita kena tunjuk betul-betul yang baik. Tapi ramai rakan-rakan sahabat yang peluk agama Islam bukan kerana tertarik dengan perangai orang Melayu. Bukan. Tapi diberi hidayah oleh Allah. Berhadap oleh Allah dan dia banyak pembacaan, maka dia peluk agama Islam. Dia kata ke aku, kalau harap aku tengok muka Melayu, belum tentu aku masuk Islam. Ada yang kata macam tu. Ya kop-kop, kat rumah saya ramai orang dari Kota Baru, tapi saya buat macam saudara saya semuanya, ambil cakna, semua baik-baik. Wah, hebat kop-kop. Ramai Kota Baru. Ramai Kota Baru. Betul lah tu. Betul. Jadi kita hormati. Boleh kita hormat. Mereka pun juga hormat agama kita. Hormat agama kita. Macam kita kata dia tahu waktu kita solat apa semua, dia pun tahu. Tok, pagi Allah uji saya, siling rumah bahagian luar jatuh. Masa tu saya hantar anak pergi sekolah. Jaga tu Fik. Siling rumah tu bahaya. Kena repair lah. Syukur tak ada kecederaan. Alhamdulillah. Syukur tak ada kecederaan. Hati-hati. Hati-hati. Itu kena jaga baik-baik. Jadi kau berada hari ini, sema-sema pagi hari ini ialah jiran. Jiran, sebab itu dalam Islam, birah saya orang Kelantan 2 orang, dari Ganu seorang. Wow, hebat birah dia. Mesti birah orang Kelantan bagus kan? Mestilah. Okey, dari segi kejiranan, jiran kita, jiran yang kita perlu hormati, perlu beri orang kata pengiktirafan kepada aktiviti dia. Biar dia lakukan. Ada juga kadang-kadang
melampaui batas. Ini challenge lah. Challenge melampaui batas. Degil apa semua. Apa tindakan yang kita harus ambil? Tindakan yang kita harus ambil ialah jangan ambil tindakan sendiri. Buat ikut undang-undang. Kalau perbuatan dia apa semua tu ikut undang-undang, menyalahi undang-undang, lapor polis. Ataupun lapor kepada majlis pemandaran. Biar mereka bertindak. Jangan ambil tindakan sendiri. Jangan ambil. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Kalau kita nak report ke apa ke, biar mengikut peraturan. Sebab kita rasa dia perlu mematuhi peraturan, rule and regulation. Peraturan dia kena patuh lah. Memang kalau dia tahu dia marah lah kalau kita report, tapi demi untuk kebaikan semua, supaya tidak menjadi perkara yang lebih parah, maka kita buat laporan polis. Itu tindakan. Sebab ada juga yang ajak jiran bertumbuk. Hoi, kau kalau berani turun bawah, kita bertumbuk lah. Bertumbuk tak boleh macam tu. Atau kalau jiran ada yang kenyit-kenyit mata tu, macam mana tu? Kenyit mata ada ke Fira? Kenyit mata dia sakit kot. Jiran kata, kita pergi klinik lah kenyit mata. Ajak dia pergi klinik. Yang seorang tu bujang lagi, saya buat anak angkat. Wah, hebat ni. Alhamdulillah hubungan kami anak beranak macam satu keluarga. Itu pahala besar tu. Itu kau itu sudah hebat tu. Itu pahala besar. Kita berjiran. Dalam soal jiran, kita menghormati jiran. Menghargai jiran, mengutamakan jiran. Bahkan jiran ini juga memberi kebaikan kepada kita. Anggap dia sakit mata, Fira. Tahu pun. Tahu pun. Anggap dia sakit mata. Kalau dia ada juga di kawasan taman, kawasan taman, dia buat WhatsApp group, WhatsApp group blok ni berapa orang. Dia beritahulah, saya akan balik kampung, boleh tak tolong tengok rumah saya. Macam tu ada juga memberi kebaikan. Saya akan balik kampung macam tu. Boleh tengok rumah saya. Saya dah pasang CCTV macam tu. Jadi itu di antara kemudahan-kemudahan sekarang, WhatsApp group. Sekarang boleh pasang CCTV boleh tengok. You boleh search daripada mana-mana pun dengan handphone. You pasang kat luar satu, kat belakang satu, dalam rumah satu, 3. You boleh tengok rumah dia, rumah jiran apa semua. You boleh tengok. CCTV boleh pasang, boleh. Kat luar rumah boleh parking. Sekarang orang nak mencuri pun takut dah. Dah pasang CCTV kan. CCTV dah boleh rekod lagi. Boleh rekod, dah moden dah sekarang. Moden. Jadi kalau demi untuk keselamatan, kena berbanding dengan jiran kita pasang CCTV. Murah dah CCTV kan. Sekarang CCTV dah murah dah. Pasang untuk pasang kereta, di kereta, di kawasan garaj, dapur, dalam rumah. Itu kita pasang. Atau tempat-tempat yang kita rasa perlu dipantau. Pantau dengan CCTV. Itu kemudahan yang ada sampai sekarang. Jadi itulah untuk hari ini. Cukuplah untuk hari ini. Kita bicara mengenai jiran. Semoga kita berjiran mendapat pahala, bukan mendapat dosa. Ini penting. Sebab dalam Islam, apabila nak cari rumah, carilah jiran. Nak beli rumah, belilah jiran. Itu konsep dia. Yes. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Nak beli rumah, berilah rumah yang paling hampir dengan masjid. Kriteria pertama. Nak beli rumah, pastikan belilah jirannya. Kau kena kenal jiran dulu. Berapa ramai orang yang pergi beli rumah atau sewa rumah, tanya jiran siapa? Jiran siapa? Tak tanya. Oh, cantik rumah ni bang. Oh, besar rumah ni bang. Tak mahal pun sewa. Okey bang. So kita masuk, jadilah beli. Masuk-masuk rupa rumah jiran tu separuh harimau. Ramai dah orang sewa lari kerana ada harimau sebelah rumah. Itu kena cek. Jadi sebelum duduk tu kena cek dah. Kau sewa rumah tu, berarti kau kena sewa dengan jiran-jiran sekali. Kau beli rumah tu, berarti kau beli dengan perangai jiran-jiran dia sekali. Itu penting. Lepas tu dalam Islam, nak beli rumah, nak sewa rumah, cari yang dekat dengan masjid. Itu kriteria yang paling utama. Tapi kita tak sama sekarang. Kau beli rumah mana? Oh, rumah aku ada playground, ada swimming pool, ada apartment ni, ada apartment. Masjid tak ada. Allahu Akbar. Kriteria itu yang dipilih, itu
itu yang menyusahkan keturunan kita yang akan datang. Jadi cara nak beli rumah, carilah dekat dengan masjid. Satu. Yang kedua, nak beli rumah, belilah jiran dulu. Makna beli jiran tu, beli jiran dalam ibadat qamah, mana kau kena kenal siapa jiran. Sebab tu kalau kita cari rumah nak sewa lah katakan, tanya orang sebelah, apa ni, saya sebenarnya sedang mencari rumah, saya tengok rumah ni kosong, ada orang sewa ke? Kalau dia kata tak tahulah, saya tak kenal dia siapa dia. Itu tak betul lah tu jiran tu. Kau tak payah sewa dah rumah dia. Kalau sebelah tu, baru ya pindah. Oh, baru dia pindah. Dia kena tukar tu cikgu tu. Balik kampung rumah dia. Rumah ni kosong lah. Habis tu nak sewa ke? Nak sewa lah. Bagus lah. Makcik ada sebelah. Macam tu. Anak makcik tak kahwin lagi. Oh, lain macam anak makcik tak kahwin lagi. Duduklah kita. Duduklah kita. Jadi, sebelum kau beli rumah, belilah jiran. Sebelum kau sewa rumah, kau sewalah jiran. Itulah kata-kata Atuk yang terakhir untuk hari ini. Dan jangan lupa belilah rumah berdekatan dengan masjid. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu